You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. You came to me in a time of despair. I called on you, you were there with love. What would my life be to not know the unseen, the worlds between? For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything, just to be with you. I feel so lost at times by all the hurt and lies. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. Showed me right from wrong, taught me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me in that hour of need. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything, just to be with you. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim, he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He
he was Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد، يا شفيعي يا محمد، خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Muallim, peace be upon you, truly you are our teacher. Muallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Kasim pada hari ini? Sihat semuanya? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Jadi bagaimana kita hari ini, sudah bersedia dengan kitab masing-masing? Sudah? Belum? Sudah ke belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, sila ambil kitabnya. Okey, untuk kita menyambung perbincangan berkenaan dengan misi menumpaskan gerakan murtad yang dilancarkan oleh siapa? Abu Bakar radhiyallahu an. Ya. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan menyelesaikan perbincangan berkenaan dengan misi tersebut. Dan kita akan lihat apakah hasilnya daripada gerakan yang telah dilancarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an di awal pemerintahan beliau setelah diangkat sebagai khalifah kerajaan Islam Madinah, iaitu bagi menggantikan tempat Nabi untuk memimpin kerajaan Islam Madinah pada masa itu. Baik muslimah. Jadi hari ini perbincangannya kita akan mula daripada muka surat 140. Ya, kita akan mulakan perbincangan daripada muka surat 140, iaitu berkenaan dengan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an menangani isu murtad yang berlaku di sebuah lagi negara, iaitu Oman dan Mahrah. Ya, baik. Kita lihat ya muslimah di sini muka surat kita 140 yang bertajuk subtopiknya ialah murtadnya penduduk Oman. Baik, penduduk Oman telah menerima dakwah Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus kepada Amr bin As
Maknanya sebelum kejadian ini berlaku, iaitu sebelum murtadnya penduduk Oman ini, ya, mereka sebenarnya sudah menerima dakwah Islam yang pada masa itu dibawa oleh Amr bin al-As radhiyallahu an, ketika beliau berusaha menyebarkan dakwah di sana yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Maknanya pada zaman Nabi mereka sudah memeluk agama Islam, keseluruhan penduduk Oman ini dan kawasan sekitarnya. Namun kita dapati ketika Nabi SAW wafat, ini biasa berlaku pada masa itu, kalau kita nak ulang kembali lah, ataupun kalau kita nak ingatkan kembali berkenaan dengan apa yang berlaku di tempat-tempat lain juga. Ya, di tempat-tempat lain juga menunjukkan bila Nabi SAW wafat, kemudian mereka pun murtad. Keadaan biasa. Kerana mungkin mereka tidak boleh menerima situasi mengapa seorang Nabi perlu mati dan sebagainya. So di situ mereka pun keluarkan diri mereka daripada agama Islam dan akhirnya mengikut kepada Nabi palsu. Dan keberadaan Nabi palsu juga kita dapati ia bukan hanya berada di tempat lain, tetapi begitu juga di Oman. Yang mana akhirnya muncullah seorang Nabi palsu yang namanya Zuttaj. Ya, Zuttaj nama dia. Atau nama penuhnya ialah Laqit ibn Malik al-Azdi. Yang mana beliau mengaku sebagai seorang Nabi dan memiliki pengikut yang ramai. Ya, kalau kita lihat di muka surat kita di sini, saya nak baca sedikit ya di sini Muslimah. Cuba rujuk di muka surat 140, iaitu disebutkan begini. Namun ketika Rasulullah SAW wafat, muncul di tengah mereka seorang lelaki bernama Zuttaj Laqit. Laqit nama dia. Dengan ta, bukan ta. Laqit bin Malik al-Azdi. Yang mana pada masa jahiliah dia setara dengan Al-Julanda, Raja Oman. Itu pada zaman jahiliah ni dia ada satu position yang boleh kita lihat setara ataupun seangkatan dengan Al-Julanda. Al-Julanda ni merupakan Raja Oman yang telah memeluk agama Islam. Baik, dia pada masa itu setelah Nabi SAW wafat, dia mengaku telah diangkat menjadi Nabi. Jadi dia mengaku dirinya diangkat menjadi seorang Nabi, yang mana kemudian kita dapati dia diikuti oleh orang-orang bodoh. Dekat dalam buku ni letak dia terjemahkan sebagai orang-orang bodoh lah. Bagi saya kalau nak kata orang bodoh ni macam kasar tapi nak buat macam mana dia terjemah begitu. So kalau saya lebih moleknya, lebih indahnya, lebih cantiknya perkataan kita gunakan ialah orang yang jahil, kurang ilmu pengetahuannya di sini. Yang mana mereka ni semua yang kurang ilmu pengetahuan itu mereka ikut dia yang mengaku dia tu telah dilantik, telah diangkat sebagai seorang Nabi, si Zuttaj ni. Baik, jadi dia ni bukan diikuti oleh kita kata segelintir, tetapi ramai. Okay, ramai yang mana akhirnya dia berhasil menguasai Oman. Jadi kalau kita kata dalam situasi yang mana dia mampu dan berjaya menguasai Oman ini, maknanya ramai pengikutnya. Bukan satu dua yang boleh kita bilang dengan jari. Tetapi ramai yang ikut beliau, yang mengaku dia sebagai seorang Nabi. Yang mana dikata setelah akhirnya dia berhasil menguasai Oman, setelah mengalahkan Jaifar dan Abbad. Siapa Jaifar dan Abbad ini? Jaifar dan Abbad ialah dua putera Al-Julanda, iaitu Raja Oman lah sebelum sebelum si Zuttaj ni kan, yang mengaku diri sebagai Nabi. Jadi bahkan dia berhasil mendesak keduanya hingga ke hujung daerah Oman, ke wilayah pergunungan dan lautan. Jadi kekuasaan dia ni pada masa itu ya Muslimah, kita dapati begini. Dia bukan hanya berjaya menguasai ibu kota Oman, tetapi dia berjaya mendesak tu, maksudnya dia berjaya menumpaskan kekuasaan Jaifar dan juga Abbad yang merupakan putera kepada Al-Julanda pada masa itu, sehinggalah ke kawasan pergunungan dan lautan dia dapat kuasai. Maknanya bukan calang-calangnya. Okay, si Az-Zuttaj ni dia mampu menguasai Oman. Jadi pada masa itu, dalam keadaan yang begitu terdesak begini,
Jaifar, dia mengirim utusan. Okay, dia mengirim utusan untuk meminta bantuan ketenteraan daripada Abu Bakar radhiyallahu an. Maksud utusan ini dia untuk memberitahu kepada Abu Bakar radhiyallahu an apakah situasi pada masa itu yang berlaku di Oman. Jadi Jaifar dikirimkan utusan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membawa berita itu dan meminta bantuan ketenteraan supaya dapat menyelamatkan Oman daripada tangan Nabi palsu ini. Baik, jadi di situ ya kita dapati begini Muslimah. Bila Abu Bakar dia mendapat utusan tersebut yang mana Jaifar meminta bantuan daripada siapa? Daripada Abu Bakar tadi kan? Jadi di sini Abu Bakar pun mengirimkan utusan dan bukan satu tetapi dua. Ya, Abu Bakar dia menghantarkan dua utusan yang mana kedua-duanya datang daripada arah yang berbeza. Iaitu kalau kita lihat ya di sini Abu Bakar beliau mengutuskan siapa? Dia mengutuskan Hudzaifah yang mana datangnya daripada Himyar. Dan ada lagi seorang panglima tentera iaitu Arjafah daripada kawasan yang namanya Al-Azd. Kalau dalam kitab kita dinyatakan dengan nama penuh mereka. Siapa Hudzaifah? Hudzaifah bin Mihsan Al-Ghilfani dari Himyar dan Arjafah bin Harthamah Al-Bariqi dari Al-Azd. Jadi Hudzaifah dia berangkat ke Oman dan Arjafah dia berangkat ke Mahrah. Kalau ingat tadi topik yang Ustazah letakkan ialah bagaimana Abu Bakar beliau mengatasi situasi yang berlaku di Oman dan juga Mahrah. Jadi Abu Bakar di sini kenapa beliau mengutuskan dua orang tentera? Kerana bukan satu tempat, maknanya bukan Oman sahaja yang menjadi fokus tempatnya untuk diselesaikan masalah ini, tetapi juga Mahrah. Sebab itu kita dapati di sini Abu Bakar radhiyallahu an dia utuskan Hudzaifah ke Oman dan Arjafah ke Mahrah. Namun kedua-duanya diperintahkan supaya bergabung. Okey, di pertengahan jalan, kedua-duanya diperintahkan supaya bergabung dan menyerang Oman terlebih dahulu. Maknanya di sini kedua-duanya ada tugas yang berbeza namun berlaku penggabungan tentera di pertengahan jalan supaya sama ada Oman dan juga Mahrah kedua-duanya terlibat di dalam peperangan tersebut. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam perbincangan kitab kita di sini, kita dapati Abu Bakar di perenggan yang kedua ya Muslimah, Abu Bakar menyuruh keduanya untuk berkumpul dan mulai menyerang daripada Oman. Maka di situ kita dapati Abu Bakar perintahkan kedua-dua mereka iaitu Hudzaifah dan juga Arjafah berkumpul dan bergabung di satu tempat untuk menyerang Oman terlebih dahulu. Okey, untuk menyerang Oman terlebih dahulu. Maka di sini Abu Bakar juga beliau mengutuskan pasukan tentera pimpinan Ikrimah. Maknanya ada pasukan yang ketiga yang dihantar oleh Abu Bakar untuk turut serta dalam ekspedisi ini. Jadi ya Muslimah, jangan confuse ya. Kita ni ada tiga. Okey, ada tiga pasukan. Satu yang dipimpin oleh siapa tadi? Hudzaifah. Kedua dipimpin oleh siapa ni tadi? Arjafah. Okey, Ustazah pun dah confuse. Arjafah. Kemudian kita ada panglima tentera yang ketiga, Ikrimah. So ada tiga. Satu, kita ada Hudzaifah. Hudzaifah tadi asalnya diutuskan ke mana? Oman. Kemudian kita ada Arjafah. Arjafah diutuskan ke Mahrah. Tapi siapa ni? Abu Bakar, beliau perintahkan kedua-dua pasukan tentera itu bergabung terlebih dahulu dan menyerang Oman sebelum pergi ke Mahrah. Tapi begini pesan Abu Bakar, kalau serangan bermula daripada Oman tadi kan, yang diperintahkan tadi, bila masuk Oman, panglima tenteranya adalah Hudzaifah. Okey? Ada 3 panglima tentera, jangan lupa ya. Ada 3 panglima tentera, tetapi bila masuk ke Oman, panglima tentera itu ataupun pasukan ketenteraan dipimpin oleh siapa? Hudzaifah. Tapi kemudian setelah settle peperangan di mana? Di Oman, mereka akan bertolak ke Mahrah. Bila masuk ke Mahrah, panglima tenteranya adalah Arjafah. So begitu keadaannya. Okey. Jadi di sini walaupun kita ada 3 panglima tentera, tetapi
setiap tempat ada ketuanya. Kita tak kata tiga-tiga panglima tentera ni berkuasa, tidak. Tetapi tampuk kepimpinan ketenteraan itu berpindah apabila berpindahnya kawasan peperangan itu. Bila masuk Oman, siapa yang akan menjadi panglima tenteranya? Huzaifah. Bila kemudian setelah selesai peperangan di Oman menuju ke Mahra, siapa yang akan menjadi panglima tenteranya? Ar-Jafah. Okey, so begitu keadaan yang Abu Bakar radhiyallahu an pesan kepada mereka. Maka di sini ya muslimah, kita lihat Ikrimah dia diutuskan oleh Abu Bakar bersama dengan pesanan. Kalau kita lihat pada muka surat 141, ya, rujuk pada muka surat 141, lihat pada perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua, di situ kita dapati Abu Bakar beliau mengirimkan Ikrimah untuk menyusul pasukan Huzaifah dan Ar-Jafah yang menuju Oman. Jadi Abu Bakar hantar satu lagi pasukan Ikrimah untuk bergabung bersama dengan Huzaifah dan Ar-Jafah dengan satu pesanan. Ya, apa pesanannya? Begini pesanannya. Setiap kalian ditugaskan memimpin pasukannya masing-masing. Sebab tu tadi saya kata, bila Abu Bakar utuskan Huzaifah, maka dia akan memimpin pasukan tentera di mana? Di Oman. Okey? Sebab itu dia kata begini. Dan ketika kalian berada di Oman, maka Huzaifah lah pemimpin tertinggi kalian. Jika kalian telah selesaikan tugas di Oman, maka berangkatlah menuju Mahra, dan jika telah selesai tugas di sana, maka berangkatlah menuju Yaman dan Hadramaut. Bergabunglah beserta Muhajir bin Abu Umayyah. Siapa saja dari kaum murtad antara Oman dan Hadramaut yang kalian temui, maka hapuskanlah dan beri mereka pelajaran. Ini pesanan Abu Bakar kepada Ikrimah, okey, tentang apakah yang perlu mereka lakukan di sepanjang ekspedisi Oman, Mahra dan kawasan Hadramaut, Yaman. So, itu pesanan Abu Bakar. Maka ada ada kepimpinan yang tertinggi di kalangan mereka, walaupun ada beberapa panglima tentera yang telah dilantik oleh Abu Bakar radhiyallahu an untuk menjalankan ekspedisi ini. Okay, so jangan lupa, kalau di Oman, siapa pemimpin tertinggi mereka? Huzaifah. Bila sampai ke Mahra, siapa dia yang memimpin? Ar-Jafah. Okay, kemudian seterusnya dipimpin oleh siapa? Ikrimah. Untuk melihat kawasan-kawasan sekitar, okay, sekitar Yaman dan Hadramaut. Jika sekiranya ada di kalangan kaum murtad, maka hendaklah mereka hapuskan golongan-golongan murtad ini dan berikan pengajaran kepada mereka. Baik, seterusnya ya muslimah, kita lihat begini. Dalam hal itu, okay, dalam kepimpinan ketenteraan ini ya, yang ada ramai orang. Desas-desus berkenaan dengan perjalanan mereka itu diketahui oleh Laqit. Jangan lupa, Laqit ini siapa? Nabi palsu. Di mana? Di Oman. Jadi Laqit ibn Malik, dia dengar tentang kedatangan tentera muslimin. Okay, cuba lihat pada perenggan yang 1, 2, 3, 4. Pada perenggan yang keempat, muka surat 141. Laqit ibn Malik, dia telah mendengar tentang kedatangan pasukan Islam. Jadi dia buat persediaan. Apa persediaan yang dia buat? Di sini ya muslimah, diceritakan kepada kita. Dia pun keluar membawa seluruh pasukan dia. Kemudian dia mendirikan kemah di sebuah tempat yang bernama Daba. Okay, ini kawasan Oman ya. Dia buat satu kawasan yang dia buat apa ya? Satu tempat yang menunggulah, tempat yang menanti ni untuk buat persediaan, yang mana di situ dipanggil sebagai ibu kota negeri ini, dan yang di dalamnya terdapat pasar yang terbesar. Di Daba pada masa itu terdapat kawasan pasar yang begitu besar. Kemudian dia buat kemahnya di sana untuk menanti kedatangan pasukan Islam. Kemudian Laqit, dia bukan bawa tentera dia sahaja, tetapi dia bawa seluruh anak-anak
kaum wanita dan harta benda di belakang pasukan agar mereka semakin gigih berperang. Jadi dia sengaja dikeluarkan semua kanak-kanak, semua kaum wanita dan juga harta benda. Supaya apa? Pasukan tentera yang terlibat dalam peperangan ini ada semangat. Sebab kalau kita kalah, ni semua akan berpindah kepada apa? Tangan pihak musuh. Siapa pihak musuh mereka? Iaitu tentera muslimin. Jadi bila datangkan ataupun bila bawa semua kanak-kanak, iaitu anak mereka, isteri mereka, harta benda mereka, ada satu semangat untuk mereka kekalkan posisi mereka di Oman pada masa itu. Baik, jadi jangan lupa kita ada satu lagi, banyak betul orang yang terlibat dalam peperangan ini. Kita ada Jaifar dan juga Abbad, yang merupakan panglima tentera yang asalnya berada di mana? Di Oman. Jangan lupa juga, Jaifar yang meminta bantuan daripada Abu Bakar radhiyallahu an agar mengutuskan pasukan tentera sebagai bantuan untuk mereka. Yang akhirnya di situlah Abu Bakar menghantar siapa? Huzaifah dan juga Arjafah serta Ikrimah sebagai bantuan untuk Jaifar dan juga Abbad. Jadi, Jaifar dan Abbad yang memang sudah berada di Oman pada masa itu, mereka pun berkumpul di sebuah tempat yang bernama Sohar. Sohar. Kemudian mereka menempatkan tentera mereka di tempat yang bernama Sohar itu. Kemudian mereka pun mengirim surat kepada para pemimpin pasukan Abu Bakar dan akhirnya mereka bergabung dengan tentera kaum muslimin yang telah diutuskan oleh Abu Bakar. Baik, di sini muslimah kita lihat berlakulah pertarungan sengit antara tentera Laqit, iaitu Nabi palsu yang di Oman tadi kan, dan juga tentera muslimin yang berada di bawah pimpinan siapa? Huzaifah. Okey, yang berada di bawah pimpinan Huzaifah. Walaupun kita kata ada Jaifar, ada Abbad, ada Arjafah, ada Ikrimah, tetapi pemimpin tentera di Oman adalah Huzaifah. Baik, Abu Bakar tak lama kemudian dua pasukan ini bertemu dan terjadi peperangan yang sengit. Ketika itu kaum muslimin benar-benar diuji dan hampir-hampir mereka mundur. Jadi walaupun kita dapati ada ramai pasukan tentera yang bergabung di kalangan kaum muslimin. Kita ada pasukan Arjafah, kita ada pasukan Huzaifah, Jaifar, Abbad, bahkan Ikrimah. Tetapi kita dapati pertarungan yang berlaku antara pihak musuh dan tentera kaum muslimin begitu sengit. Sehingga hampir tentera muslimin berundur daripada peperangan. Namun Masya Allah Tabarakallah, di sini Allah datangkan bantuan kepada mereka. Yang mana kita dapati ada bantuan ketenteraan yang bergabung bersama mereka. Pada masa itu, kalau kita lihat dalam kitab kita pada muka surat 142 muslimah, di perenggan kita yang di atas sekali, di situ dikatakan begini, namun berkat kemuliaan Allah dan maha lembutnya Allah, itu maha kasih sayangnya Allah, akhirnya Bani Najiyah dan Abdul Qais mengirimkan bala bantuan dalam keadaan genting tersebut dari rombongan para panglima. Maknanya ada bantuan daripada Bani Najiyah dan juga Abdul Qais untuk membantu tentera muslimin pada masa itu. Selepas bergabungnya bantuan ini, kaum muslimin pun meraih kemenangan. Jadi bila bantuan yang datang daripada Bani Najiyah dan juga Abdul Qais, akhirnya tentera muslimin mereka berjaya memperoleh kemenangan dalam peperangan ini. Yang mana mereka berjaya menumpaskan Laqit yang merupakan Nabi palsu di Oman. Dan akhirnya mereka ni, iaitu di kalangan orang musyrik, iaitu di kalangan pengikut Nabi palsu ini, mereka pun lari kocar-kacir yang dikejar oleh kaum muslimin. Dan mereka berhasil membunuh 10,000 jiwa dan menawan para wanita mereka dan kanak-kanak. Mereka juga berhasil mengambil alih seluruh harta yang terdapat di Oman. Kemudian 1/5 dikirim kepada Abu Bakar radhiyallahu an bersama salah seorang pemimpin mereka, iaitu Arjafah. Okey, jadi mereka berjaya memperoleh banyak harta rampasan dalam peperangan ini.
bahkan dapat menawan kanak-kanak dan juga wanitanya. Jangan lupa ya muslimah, bila menawan kanak-kanak dan wanita ni, kalau kaum muslimin kita tak buat aniaya pada mereka. So jangan, zalimnya orang Islam ni. Tak, jangan begitu. Maknanya kita punya mindset ni kena betulkan. So bila berlakunya peperangan di kalangan tentera muslimin, bila mereka menawan, mereka tidak menzalimi tawanan mereka. Bahkan mereka berlaku adil terhadap sesiapa saja yang menjadi tawanan tentera muslimin. So di situ mereka dapat harta rampasan perang, 1/5 daripada harta rampasan perang itu diserahkan kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu an. Maknanya mereka serahkan kepada kerajaan Islam Madinah. Okay, so kita settle tentang peperangan di Oman. Seterusnya, kalau kita rujuk pada muka surat 142 kita di sini, kita ada satu lagi penaklukan yang kita lihat ia sebagai penaklukan terakhir bagi ekspedisi menumpaskan golongan murtad pada masa itu. Di mana? Di Mahrah. Kawasan Mahrah ini ya, muslimah, kita lihat ya, dia merupakan kawasan yang terletak berdekatan dengan Oman dan juga berada di kawasan Yaman. Ini dipanggil sebagai kawasan Mahrah. Kemudian saya nak pendekkan cerita di sini. Tentera muslimin dia berjaya menumpaskan golongan murtad dan menang menguasai kawasan Mahrah itu. Sebab begini muslimah, sebenarnya kawasan Mahrah ni dia ada dua. Okay, ada dua kepimpinan yang mana kalau kita rujuk pada perenggan yang pertama di situ 1, 2. Pada baris yang kelima. Okey, pada baris yang kelima. Yang menunjukkan bahawa kenapa mudah Mahrah ditakluki oleh tentera Islam pada masa itu, kerana pihak musuh dia terbahagi kepada dua pasukan. Yang jumlah majoriti di bawah pimpinan seorang amir bernama Al-Musabbah. Ada seorang amir yang bernama Musabbah, seorang lelaki dari Bani Muharib. Sementara pasukan kedua di bawah pimpinan seorang amir ni maksudnya ketua ya, yang bernama Shikhrit. Di antara kedua pimpinan ini terjadi persengketaan dan perpecahan yang justru merupakan rahmat bagi tentera kaum muslimin. Sebab itu dia mudah ditakluki. Kerana apa? Pihak musuh dia berpecah. Inilah ya muslimah kita ni, kalau kita berpecah sehingga ada dua kepimpinan di satu tempat, dia membahayakan keadaan. Sebab itu walaupun kita berpecah, dia mesti ada satu yang menjadi ketua. Satu yang menjadi ketua, satu yang membuat keputusan. Tapi kalau ada dua ketua yang mana kedua-duanya mampu membuat keputusan, inilah yang menjadi penyebab lemahnya sebuah kepimpinan di satu tempat. Okey? Jadi kita lihat begitulah yang berlaku di Mahrah. Ada dua pasukan tentera yang mana satu merupakan majoritinya dipimpin oleh Al-Musabbah, kedua dipimpin oleh Shikhrit. Jadi kedua-duanya dilihat sebagai berkuasa. Namun Shikhrit ini kita panggil apa ya? Dia ditundukkanlah, senang kata, ditundukkan oleh Al-Musabbah, yang menyebabkan Shikhrit ni dia buat kesepakatan, buat satu kata sepakat untuk bergabung dengan tentera muslimin supaya dapat menumpaskan Al-Musabbah. Begitulah keadaannya. So sebab tu dia kata ia merupakan rahmat bagi tentera muslimin, yang mana bila bergabungnya Shikhrit dengan tentera muslimin, tapi Shikhrit ni dia merupakan pihak musuh, akhirnya berjaya kita panggil membantu kepada kemenangan tentera muslimin di Mahrah. Baik, jadi bila Ikrimah dia segera mengirim surat kepada Shikhrit mengajaknya bersatu, dan ternyata ajakan ini disambut baik oleh Shikhrit. Okey, kemudian dia bergabung dengan Ikrimah yang membuat pasukan kaum muslimin menjadi semakin kuat dan pasukan Al-Musabbah menjadi lemah. Maka Ikrimah
mendakwahi pasukan Al-Musabbah agar mereka kembali kepada agama Allah, namun mereka ini tidak mahu. Yang mana Al-Musabbah dia rasa perkasa, dia rasa kuat dengan jumlah pasukannya yang banyak, dan dengan pertentangan yang terjadi antara mereka, di antara mereka akhirnya di sinilah yang kita lihat bila bila Al-Musabbah dia rasa sombong dengan kesesatannya dan tidak mahu tidak mahu tunduk dengan ketenteraan muslimin dan juga khilafah Islam yang berada di mana? Di Madinah. Itulah yang menyebabkan dia ditumpaskan oleh tentera muslimin pada masa tersebut. Yang mana akhirnya kan kita dapati kaum muslimin berhasil mendapatkan ghanimah yang banyak bila Al-Musabbah berjaya ditumpaskan pada masa itu. Yang kita dapati dia sendiri, itu Al-Musabbah, terbunuh dalam peperangan ini, yang akhirnya kaum muslimin berhasil mendapatkan ghanimah yang banyak dari sekian banyaknya harta rampasan perang itu, dan terdapat 1000 ekor haiwan tunggangan yang baik. Kemudian dapat membahagi-bahagikan harta ghanimah itu menjadi dan 1/5 sebagaimana diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu an, yang dibawa oleh Syekh Khalid sambil membawa berita gembira tentang penaklukan ini kepadanya. Tapi sebelum Syekh Khalid tiba di Madinah, ada seseorang yang telah memberikan berita berkenaan dengan kemenangan di Mahra ini kepada Abu Bakar, namanya As-Sa'ib daripada Bani Abid dari kabilah Makhzum. So kita panggil ini adalah ekspedisi ketenteraan yang terakhir yang berlaku pada masa itu bagi menutup semua ekspedisi yang telah dilancarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi begini muslimah, kesimpulannya kita dapati bagi peperangan melawan kaum murtad, Abu Bakar radhiyallahu an beliau berjaya menumpaskan golongan murtad yang mana keseluruhan ataupun kesemua ekspedisi ini berlaku pada penghujung tahun 11 Hijrah dan awal tahun 12 Hijrah. Ya, cuba lihat pada muka surat 144. Di situ muslimah, kita dapati ada penerangannya di sana. Itu kebanyakan peperangan berkenaan dengan menumpaskan golongan murtad berlaku di penghujung tahun 11 Hijrah dan awal tahun 12 Hijrah. Jadi bila kita kata awal tahun 12 Hijrah tu, di awal-awal tu dah settle dah. Dan baki 12 Hijrah, tahun 12 Hijrah, dia bermulalah misi yang baru dalam pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, untuk beliau fokuskan kepada satu lagi ekspedisi ketenteraan yang lain yang nanti kita akan bincangkan. Apakah ekspedisi itu? Namun kita dah habis dah bincang berkenaan dengan golongan murtad. Abu Bakar dah tidak melancarkan lagi. Sebab keseluruhan Jazirah Arab pada masa itu sudah berjaya dibersihkan daripada golongan murtad ini yang mana berusaha untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Selesai. Dah settle. Bila masuk tahun 12 Hijrah, Abu Bakar radhiyallahu an beliau fokus kepada satu lagi misi yang lain untuk kita panggil sebagai satu bentuk pembangunan dan menguatkan kerajaan Islam Madinah yang berada di bawah kepimpinan beliau pada masa itu. Okey, baik. Kira kita dah settle. Alhamdulillah. Okey, selesailah perbincangan berkenaan dengan golongan murtad, perbincangan berkenaan dengan Nabi palsu, dan kita masuklah sekarang ni pada pengajaran yang boleh kita peroleh daripada apa yang telah kita bincangkan pada hari ini. Baik muslimah. Pengajaran kita yang pertama yang boleh kita ambil menerusi perbincangan kita pada hari ini ialah pertama. Saya nak kata beginilah kita ni dalam hidup
jangan lari dari masalah. Masalah perlu dihadapi dan diselesaikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Pada masa itu, pada awal, kalau kita ingat lagi, kalau saya nak ingatkan tentang masa awal-awal Abu Bakar radhiyallahu an berhadapan dengan isu ini, ada di kalangan mereka yang berada di sekitar Abu Bakar radhiyallahu an meminta supaya Abu Bakar biarkan sahaja golongan murtad ini. Tak perlu diserang, biarkan saja. Tapi kita dapati Abu Bakar radhiyallahu an melihat ini merupakan isu yang berlaku dalam pemerintahannya dan perlu ditangani dan diselesaikan. Dia tak nak jadi orang yang lari daripada masalah tersebut. Biarkan sahaja apa yang berlaku. Tetapi dia tampil ke hadapan, untuk buat satu, kita panggil bersemuka dengan orang-orang ini yang mana menggugat keharmonian dan juga kekuatan yang ada dalam kerajaan Islam Madinah yang berada di bawah kepimpinannya. Jadi, Abu Bakar radhiyallahu an di sini, Masya Allah tabarakallah, dengan kebijaksanaan beliau yang tampil ke hadapan itu tadi, berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Akhirnya, beliau berjaya, bukan? Beliau berjaya menyelesaikan masalah itu kerana apa? Dia tidak lari daripada isu tersebut. Cuba bayangkan, kalau Abu Bakar radhiyallahu an, dia tak settlekan hal ini. Biarlah, malas nak fikir. Macam kita kan, kadang-kadang ada antara kita, malah biarlah, ada masalah hidup, malah nak fikir lah, biarlah, nak jadi apa jadilah kan. Yang penting kita ni buat je apa yang kita ada sekarang ni. Tak boleh gitu. Tidak boleh begitu. Ada isu dalam hidup ini kita perlu hadapi, kita perlu selesaikan. Supaya ia tidak mengganggu-gugat kehidupan kita yang sedang kita jalani. Sebab bila kita biarkan isu itu, dia akan jadi besar. Bila ia jadi besar, apa yang sedang kita jalani pada waktu sekarang ini, kemungkinan dia akan lebih mendatangkan masalah yang menghentikan setiap aktiviti kita yang sedang kita hadapi. Dia akan menjadi masalah. Sebab itu bila kita ada masalah ni muslimah dalam hidup kita, usaha untuk kita selesaikan. Jangan kita biarkan, jangan kita lari daripada masalah. Sebab nanti dia kemungkinan besar, saya kata dia akan jadi besar. Kemungkinan besar akan jadi besar. Okay? Dan juga dia bawa masalah-masalah lain dalam kehidupan kita. Jadi Abu Bakar, dia tidak mahu masalah-masalah lain timbul dalam kepimpinannya. Sebab nanti kalau dia biarkan golongan murtad ini, pengaruh mereka akan menjadi semakin besar, betul tak? Kalau mereka, di kalangan mereka ini berjaya mempengaruhi seluruh negara mereka supaya murtad, tidak menjadi mustahil. Tak mustahil. Mereka berjaya menguasai kerajaan-kerajaan yang asalnya Islam yang berada di sekitar mereka. Daripada satu negara yang murtad, akhirnya negara-negara di sekitarnya akan menjadi murtad. Sebab apa? Kejayaan mereka memurtadkan negara mereka. Jadi sebab itu, ini adalah masalah yang besar. Jika semua negara di sekitar berjaya dimurtadkan oleh satu negara yang telah berjaya dikuasai oleh seorang Nabi palsu. Bayangkan kalau seorang Nabi palsu ini, dia berjaya menyebarkan ideologinya, dia berjaya menyebarkan satu pengaruh yang buruk ini kepada negara-negara lain. Akhirnya itu akan menjadi satu situasi yang bawa masalah kepada kerajaan Islam Madinah. Sebab itu Abu Bakar tidak membiarkan. Dia settlekan, dia selesaikan masalah itu di awal kepimpinannya. Supaya apa? Bila dia nak pergi kepada next phase ataupun satu fasa yang lain untuk
tumpu pada ekonomi, untuk tumpu kepada satu pembentukan kerajaan yang lebih mantap. Dia dah tak ada masalah lagi dah untuk berhadapan dengan isu ini. Dah settle. Ya, dah settle. Tapi kalau dia biarkan, bayangkan dalam keadaan nak menaikkan ekonomi negara, dalam keadaan yang dalam negara sendiri ada masalah kita nak settlekan, ada lagi masalah daripada luar ini kan yang tak dapat nak dibendung lagi ni, dia akan bawa banyak masalah daripada pelbagai arah yang akhirnya menyebabkan fokus untuk tumpu kepada satu isu yang lain dia akan menjadi sukar. Jadi begitu ya muslimah dalam hidup kita. Jangan lari daripada masalah, fokus untuk selesaikan masalah itu dengan baik. Yang akhirnya bila kita berjaya selesaikan masalah tersebut, kita akan berjaya juga berhadapan dengan pelbagai macam isu yang lain yang akan berlaku. Sebab kena ingat muslimah, hidup kita ini dia takkan pernah lari daripada masalah. Kita akan ada masalah satu demi satu yang datang bertimpa-timpa dalam hidup kita. Sebab itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Allah sebutkan di mana? Allah sudah sebutkan dalam surah Al-Balad pada ayat yang keempat. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam keadaan dia itu perlu berhadapan dengan susah, payah. Iaitu ujian, masalah, cabaran, isu dalam hidup kita. Jadi kita ni takkan terlepas daripada masalah. Mesti ada je problem, ada saja isu. That's why kita perlu selesaikan masalah kita. Kita tak boleh lari. Ya, kita tak boleh lari. Masalah ataupun isu yang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan dalam hidup kita ini tujuannya apa? Untuk melihat siapakah di kalangan kita yang paling baik amalannya. Sebab itu cuba rujuk dalam surah Al-Mulk pada ayat yang kedua. Apa kata Allah? Allah kata begini kepada kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kepada kita dengan kehidupan yang penuh dengan ujian ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di kalangan kalian yang paling baik amalannya. Maksudnya yang paling baik amalannya ialah yang paling baik keikhlasannya. Okey, kita nak settlekan isu ni dalam hidup kita ini, siapakah yang paling baik, yang benar-benar selesaikan satu demi satu ujian dalam hidup dengan penuh keikhlasan kerana Allah. Sebab itu jangan lari daripada masalah. Kita ada masalah rumah tangga muslimah, settlekan dengan baik. Hadapi, jangan lari. Jangan biarkan gantung tak bertali. Jangan biarkan masalah itu begitu. Kita ada masalah dalam rumah tangga, jangan cari lelaki lain. Ini pesanan saya. Sebab itu tidak menyelesaikan masalah. Itu banyak berlaku di kalangan muslimah kita. You ada problem dengan husband. Adakah menyelesaikan masalah dengan lari daripada rumah, kemudian cari lelaki lain untuk menyelesaikan masalah, untuk cari kebahagiaan? Bukan begitu cara kita. Hadapi, selesaikan. InsyaAllah dia akan ada jalan penyelesaiannya. Sebab itu penting. Sebab itu penting di sini Allah kata apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalannya. So kalau kita paling baik amalan kita ni, kan yang merupakan satu ujian tu tadi kan, kita akan settlekan dengan cara yang Allah redha. Bukan dengan cara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Kerana begini muslimah, bila kita mencari jalan solusi yang mana kita menuju kepada kemurkaan Allah. Contoh tadi saya berikan cari boyfriend, cari lelaki lain untuk dapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kepuasan. Bila kita tak dapat kepuasan ataupun kebahagiaan dalam rumah tangga kita, itu adalah jalan yang mendapat kemurkaan Allah. Adakah kita bahagia? No. Kebahagiaan tidak mampu diperoleh dengan cara yang mana mendatangkan kemurkaan Allah. Sebab itu masalah kita semakin bertimpa-timpa. Okey? Jadi, settlekan masalah. Jangan lari daripada problem. InsyaAllah, bila kita hadapi, kita akan dapat selesaikan dengan cara yang baik.
Baik, seterusnya yang kedua muslimah. Daripada perbincangan ini, apa yang dapat kita pelajari? Kesabaran dia akan bawa kepada kemenangan dalam hidup kita. Begitulah yang ditunjukkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an dalam ekspedisi ini. Ada banyak perkara yang berlaku dalam ekspedisi ini, kan? Kita dah bincang banyak sangat. Ada banyak perkara yang berlaku, antaranya ramai di kalangan sahabat juga yang meninggal dunia, iaitu mati syahid dalam peperangan ini, bukan? Dalam keadaan untuk menyelamatkan agama, menegakkan akidah itu tadi, untuk menyedarkan kepada orang yang murtad bahawa walaupun Nabi SAW wafat, itu bukan bermakna kita perlu keluar daripada agama kita. Akhirnya berlakulah peperangan demi peperangan. Di situ macam-macam perkara yang telah berlaku. Tapi kita sabar berhadapan dengan masalah itu. Kesabaran inilah yang akhirnya menghasilkan kemenangan kepada kerajaan Islam Madinah. Apa kemenangannya? Settle, bersih Jazirah Arab daripada golongan murtad. Ya. Tapi sabar. Macam tu juga dalam hidup kita. Kita ada isu tadi, kita ada masalah tadi, kita nak settlekan masalah kita. Masalah kita tak semestinya hari ni kita nak settlekan, hari ni selesai. Tak semestinya. Kadang-kadang bawa berhari-hari, seminggu, 2 minggu. Ada orang bertahun-tahun usaha nak selesaikan masalahnya. Tak settle-settle. Tapi sabar kita banyak-banyak. Ya, dalam keadaan kita nak selesaikan problem kita, isu dalam hidup ini, kesabaran perlu diletakkan di tempat yang pertama. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjukkan kepada kita. Dia adalah orang yang sabar. Rakan-rakannya, sahabat-sahabatnya yang turut serta dalam peperangan amat sabar untuk menangani isu ini bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi sebab itu kita lihat di pengakhirannya kemenangan menjadi milik mereka. Sebab itu muslimah, dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang mana beliau rekodkan dalam kitab beliau, beliau datangkan sebuah hadis kepada kita berkenaan dengan kesabaran. Apa kata Nabi SAW berkenaan dengan hal sabar ini? Nabi kata begini muslimah, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Siapa yang dia berusaha untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Bagaimana kita boleh jadi orang yang sabar ni muslimah? Bila kita berusaha untuk jadi orang yang sabar. Tapi kalau kita tak nak usaha dalam hidup kita ni jadi orang yang sabar. Kita kata tak payahlah sabar, leceh lah sabar ni, buat sakit hati je. Lebih baik aku tak sabar kan? Lebih baik aku tak sabar, pergi Sarawak sudah. Lebih baik aku tak sabar. Kalau aku jadi orang yang sabar ni, sakit hati banyaklah. Tak game pun benda ni. Allah tak akan bantu kita untuk jadikan kita orang yang sabar. Tetapi kita peroleh kesabaran itu bila kita berusaha sehabis usaha untuk benar-benar menjadi seorang muslimah yang sabar dalam hidup. Tapi kalau kita memperlekehkan kesabaran itu, buat apa nak sabar? Sabar ni sakit hati. Tak payah sabar. Sabar aku ni ada had tau. Ramai orang cakap begitu. Kan? Ramai orang cakap begitu. Tapi kena ingat, sabar kita sebenarnya dia tidak ada had. Sebab itu ia memerlukan kepada usaha. Dan kalau kita usaha untuk jadi orang yang sabar dalam hidup kita ini, Allah akan bantu kita jadi orang yang sabar. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Ya, Nabi kata begitu kepada kita. Allah akan jadikan kita orang yang sabar. Nabi kata, wa ma a'tallahu ahadan min ata'in awsa'a minas sabri. Tidaklah Allah beri dengan sesuatu pemberian yang lebih luas, rahmat yang lebih luas pemberiannya ini, melainkan kesabaran. Allah bagi dalam kehidupan kita ini, Nabi kata, dengan satu pemberian yang lebih baik, yang lebih luas pemberian itu, ialah kesabaran.
kenapa Nabi kata ia adalah sesuatu yang awsa', yang luas rahmatnya, yang luas kebaikannya bagi kita ni muslimah bila kita jadi orang yang sabar. Kerana dalam hadis yang lain, Nabi terangkan begini kepada kita. Berkenaan dengan orang yang sentiasa berusaha untuk sabar. Nabi pesan begini kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Sekali lagi, sanadnya sahih. Nabi kata gini kepada kita muslimah, wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan kathira. Ketahuilah bahawa kesabaran dalam satu perkara yang tidak engkau sukai, ia membawakan banyak kebaikan dalam kehidupan engkau. Kita ni suka ke jadi orang yang sabar? Terus terang saya kata, ramai antara kita susah nak sabar. Ia bukan perkara yang mudah, sebab tu kita tak suka. Kita tak suka sebab ia adalah perkara yang menyakitkan bila kita sabar. Tapi Nabi kata, bila kita berusaha menjadi orang yang sabar pada satu perkara yang tidak kita sukai, kita nak settlekan masalah kita tadi muslimah, kemudian kita perlu sabar, kita suka ke? Sabarnya apa? Contoh, kita nak settlekan masalah kita, tapi dalam keadaan kita nak settlekan itu, kita rasa nak marah, kita rasa nak maki orang lain, kita rasa nak tumbuk, kita rasa geram, kita rasa geram ni aku rasa nak bunuh-bunuh. Ya, macam tu kan. Aku rasa geram kan, macam tu kan. So di sini kita letakkan kesabaran dalam hati kita. Betul tak? Kita letak kesabaran dalam hati kita. Kenapa perlu kesabaran itu? Sebab ia menahan diri kita daripada berkata buruk kepada orang lain, daripada buat buruk kepada orang lain dalam keadaan kita nak menyelesaikan masalah kita. Kita usaha untuk cari jalan yang penuh hikmah. Ia adalah perkara yang sukar sebenarnya, tapi kita usaha. Kita usaha menundukkan keegoan kita. Kita usaha menundukkan apa yang kita inginkan, iaitu kehendak hati kita dalam menyelesaikan masalah itu tadi. Tapi dalam keadaan yang sukar, yang kita susah tadi kan, bila kita usaha sabar, Nabi kata apa? Terdapat banyak kebaikan dalam kesabaran itu. Yang mana Nabi pesan begini. Kebaikannya bagaimana? Nabi teruskan hadisnya dalam riwayat Ahmad itu tadi dengan sanad yang sahih. Nabi pesan begini kepada kita. Wa annan nasra ma'as sabri. Kerana apa? Sesungguhnya kemenangan, pertolongan, ia datang bersama dengan kesabaran. Kita nak dapatkan jalan penyelesaian tu tadi, ia perlukan kesabaran. Ya, sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu an dan juga para sahabat yang turut serta dalam ekspedisi untuk menumpaskan golongan murtad. Bukan mudah tau muslimah. Kita ni nak tarik balik orang yang jahil, ya, orang yang jahil itu tadi, yang mana dah murtad, bahkan ada yang mengaku Nabi palsu, supaya kembali kepada kebenaran. Ia bukan satu perkara yang mudah, tapi ia perlu dilakukan dengan kesabaran. Penuh kesabaran. Ia perlu dilakukan dengan penuh kesabaran. Berkat kesabaran itu, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis itu tadi, bukankah ia memberikan kemenangan kepada Abu Bakar? Betul. Apa yang Nabi katakan? Bila kita sabar, kemenangan itu akan kita peroleh. Kerana apa muslimah? Kerana begini. Nabi pesan dalam hadis yang sama. Setelah itu, Nabi kata begini kepada kita. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya, kelapangan, kemudahan, ia datang bersama dengan kesempitan. Satu perkara yang lapang, kan? Satu perkara yang luas itu, dia tak tiba-tiba datang begitu sahaja. Tetapi ia didahului dengan perkara yang sempit. Sebagaimana di akhir hadis ini, Nabi pesan kepada kita, wa anna ma'al usri yusra. Dan bersama dengan kesusahan itu, kan, dia ada
dan bersama dengan kesukaran itu, dia datang dan ada bersamanya dengan kesenangan. Kita nak dapatkan solusi bagi masalah kita tadi ya. Saya balik pada poin kita yang pertama. Okay, pengajaran kita yang pertama. Kita nak settlekan masalah kita ni muslimah. Kita nak selesaikan, kita nak carikan jalan penyelesaian untuk masalah dalam hidup kita. Kita perlu hadapi perkara-perkara yang sukar terlebih dahulu. Kita perlu menghadapi hal-hal yang menyesakkan jiwa kita. Kesempitan, kesukaran, kesusahan, mendapat kata-kata orang, makian orang lain, mungkin sampai ada mendapat fitnah daripada orang lain. Semata-mata untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebab itu kita sabar. Bila kita sabar dalam semua keadaan itu tadi kan, di sinilah yang Nabi kata, ia datangkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Iaitu kita jumpa jalan penyelesaiannya. Kemenangan dalam kehidupan. Okey? Baik, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. So jangan lupa, ada 2 perkara yang perlu kita titik beratkan dalam kehidupan yang kita ambil. Pengajarannya daripada mana? Kisah ekspedisi menumpaskan golongan murtad yang telah dilancarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an di awal pemerintahan beliau sebagai seorang khalifah. Jadi pertama, apa dia? Okey. Pertama, ialah jangan lari daripada masalah, hadapi dan settlekan. Selesaikan masalah itu. Kedua, sabar banyak-banyak. Dalam kehidupan ini, lebih-lebih lagi ketika kita nak menyelesaikan masalah itu tadi. Kerana apa? Setiap masalah yang kita hadapi, kemudian kita letakkan kesabaran padanya, akhirnya nanti kita akan peroleh kemenangan yang tidak kita sangka-sangka. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Alhamdulillah, selesailah kita ya perbincangan berkenaan dengan golongan murtad. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk pada bab yang baru. Okey, satu misi yang baru dalam pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an untuk kita pelajari dan kita ambil pengajaran daripada misi-misi tersebut. Baik, saya tutup kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.